قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada anda-anda di luar sana yang sudah pun menunaikan solat subuh, yang sudah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, selamat berpuasa. Kita telah pun memasuki Ramadan yang ke-26. Alhamdulillah. Tahniah. Beri tepukan kepada diri sendiri sebab dapat puasa. Dan siapa yang ada tinggal tarawih, bawa-bawa mengucap bertaubat. Kita ada berapa hari lagi nak pertahankan tarawih ni, kan? Dekat syurga nanti, awal-awal lah. Tak dengar suara saya. Ustaz nak dengar juga, untuk boleh kahwin lebih daripada satu. Dekat syurga nanti nak kahwin berapa ratus pun boleh, tak ada masalah. Allah tulis apa? Innalakum fihi lama takhayyarun. Betul? Innalakum fihi lama takhayyarun, dalam surah Al-Qalam. Di dalamnya kamu boleh ambil apa sahaja yang kamu sukai. Kalau nak berpurdah, nak niat apa je? Kejap jawab Q&A dulu. Oh, lupa lah Q&A cerita pasal ikut dalam ni السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة. Sambung. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. Cukup. Apa lagi? Q&A apa saja. Betul lah tuan. Q&A apa saja. Apa je hari ni boleh pelik-pelik, boleh merapu, boleh alamiah, ikut suka korang lah.
Pasal kalau kita buat serius sangat kan, korang tak tergelak, nanti korang ngantuk pula subuh-subuh. Cerita pasal redang kemain suka masing-masing semalam. Pacuwe kemain suka. Umur saya dekat bio IG saya dah tulis. Yes, laki kat syurga boleh kawin ramai, yang perempuan boleh kawin ramai juga ke Ustaz? Okey, soalan ni sangat bagus Soalan ni bagus ni. Sebelum tu saya pin soalan lain dulu. Okey. Syurga boleh kawin ramai. Okey, kenapa Allah hanya menceritakan tentang perempuan sahaja dalam Quran? Sebab itu adalah keinginan lelaki yang Allah menciptakan fitrah. Dia berkehendak kepada perempuan, berkehendak kepada pangkat dan harta, tak banyak. Ada beberapa je lelaki punya minat. Tapi perempuan dia luas. Minat perempuan ni ada banyak sangat. Jadi tak disebutkan spesifik. Contoh, perempuan yang solehah akan dapat bidadara, dia dapat lelaki yang handsome kacak-kacak beriman di syurga. Tak ada. Dekat Quran tak sebut macam tu. Sebab apa? Perempuan ni means Allah berkata macam ni, I will take care of them. Betul? Aku pasal perempuan ni hal aku tahu apa nak buat dengan perempuan ni. Allah cakap macam tu lah. Means dekat syurga, kalau perempuan ni dia minat dia banyak, pening, dia minat pinggan mangkuk, dia bergantung pada umur diorang. Umur diorang meningkat belasan, dia nak yang ni. Bila dah berumah tangga, dia nak yang ni, nak macam ni pula. Dah umur 40, dia nak macam tu pula. Pening. So Quran tak cerita pasal kehendak perempuan. Boleh faham? Tapi ada tulis dalam Quran, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Ada tulis. Cuma perempuan tak ada keinginan diorang ni. Lelaki kat syurga boleh kahwin ramai, perempuan boleh kahwin ramai juga. Tak. Perempuan tak ada nak lelaki yang ramai. Dia akan buat halia kat syurga tu. Tapi make sure masuk syurga dulu. Ada satu kisah ni, saya dengar ada seorang ustaz ni cerita. Dia buat camp motivasi. Lepas tu diberi apa, korang nak apa kat dunia ni, tak kisah. Sebagai lelaki dan sebagai perempuan, bukan sebagai seorang Islam. Maksudnya nak apa, nak belanjing ke nak berbabi kan? Ni bukan sebagai seorang Islam. Korang nak apa, cakap je. Tulis dalam kertas tu. Terpulang kehendak manusia. Jangan tulis sebagai kehendak seorang Islam, kehendak sebagai seorang manusia nak apa. Benda haram ke benda halal ke, tulis je. Jadi bila dah diberi masa dalam sejam, ramai lelaki dapat hantar, benda yang sama. Dia nak isteri solehah, dia nak anak-anak yang baik, dia nak rumah besar. Ni banyak lelaki tulis gitu. Tapi bila perempuan dia datang kat ustaz tu, ustaz boleh tak tambah masa? Tak cukup lah sejam, saya nak macam-macam saya tulis. Tapi bila saya tulis, saya padam. Saya pun tak tahu benda yang saya nak. Dia pun pening. Perempuan tu pun pening. Kebanyakannya begitu. Dia pun tak tahu dia nak apa. Dia sendiri pening dengan diri dia. Macam mana ustaz tu tak pening? Kertas tu pun pening. Dia tulis, dia padam. Itulah perempuan. Jadi seolah-olah Allah berkata, tak apa, kehendak perempuan ni aku tahu. Masuk je syurga dulu. Boleh faham? Dalam Quran tulis dalam surah Al-Qalam, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Masuk apa? Masuk dia tadi. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Innalakum fihi lama takhayyarun. Sungguhnya dalamnya pasti kamu boleh memilih apa yang kamu sukai untuk kamu. Korang lelaki jangan marah-marah kenapa perempuan pening, kenapa perempuan complicated. Itu adalah sifat kejadian dia. Sebab tu kalau nak kahwin, kena betul-betul mental, fizikal bersedia. Saya sendiri tak berapa yakin dengan diri saya boleh ke tak. Sangat
complicated dan boleh jadi kan bila kita tengok benda-benda viral kan, benda paling susah nak decide adalah bila tanya perempuan nak makan kat mana. Kan? Cakap nak makan McD, dia cakap jom pergi makan McD, betul sampai McD dia nak makan tempat lain pula. Dah ke pening macam tu. Jadi itu adalah fitrah mereka. Okey, tips nafas panjang. Tips nafas panjang. Okey, macam ni Saya dah pernah ajar sebelum ni. Sebelum ni saya ajar surah Al-Fatihah. Sebelumnya saya cakap baca Al-Fatihah satu nafas. Lepas tu saya dah tunjuk, saya dah sampai Alif Lam Mim kan. Hari ni saya buat balik, saya takkan sampai Alif Lam Mim. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam sampai Alif Lam Mim. Macam itulah seterusnya. Maknanya kalau saya nak panjangkan nafas saya lagi, saya kena berlatih sampai zalikal kitabul la raiba fihi. Macam tu je latihan nak panjangkan nafas. Satu, betul, baca Quran tu jangan tarik nafas langsung. Sambung. Lama-lama nafas sepanjang sendiri. Nafas adalah latihan. Saya bagi tips, yang buat tu korang. Kalau korang lepas saya dah bagi tips tetap tak berlatih, sampai kesudahlah nafas korang tahap tu. Yang penting adalah latihan diri sendiri. Dan paling elok buat pada waktu ni lah, waktu subuh. Paling cantik nak panjangkan nafas lepas subuh. Sebab suara kita bau-bau panas. Macam saya dengan bau-bau panas. Bila kita, biasakan orang bangun tidur kan suara serak kan. Tu sebab dia kurang latihan. Cuba kalau setiap kali bangun tidur dia berlatih mengaji. Dia mengaji. Lama-lama setiap kali dia bangun tidur je suara dia okey. Apa nak buat dengan toxic people? Ni pun saya dah cerita. Toxic people, macam saya cakap, kalau dia mengata kau ni bengong kau tak ada apa-apa kelebihan, asal dong kau lahir kat dunia bapak tak berguna weh, kau belum mati tu. Biasa kan orang toxic kan. Toxic people ni mulut dia pedih kan. Kita pun just ignore. Betul saya sebut ignore. Pedulikan je. Buktikan pada dia kita bukan apa yang dia sebut. Itu saja. Buktikan apa yang dia sebut. Contoh dia sebut kita pemalas, kita jadi rajin. Dia sebut kita bodoh, kita jadi pandai. Dia sebut kita kuat tidur, kita jangan tidur. Faham? Macam nak baca itu ni ayat Imlat surah Al-Ahqaf, muka surat 502. Okey Surah Al-Ahqaf, ayat yang keempat kot. Ayat keempat. Bacaan dia bismillahirrahmanirrahim. Mana satu? Al-Ahqaf Hamim dengan makhluk. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin. Betul lah. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Okay, ni saya dah terang banyak kali pasal ituni ni, tapi tanya lagi tak apa. Macam saya cakap, selagi kita boleh jawab, kita jawab. Okay, toxic people dah selesai. Yang ini penting Yang ini penting. Macam nak ajak kawan kita solat dan jauhkan diri dari solat. Macam nak ajak kawan kita solat dan jauhkan diri dari maksiat tanpa jatuhkan aib dia. Kawan tu tak solat Okey.
Bila kawan tu tak solat, mula-mula caranya tengok dulu. Perhati je dia dulu. Perhati perangai dia. Kalau rasa dia baran, dia cepat meradang, hidup dia memang buang masa, dia akan terjadi macam tu pada orang-orang yang tak solat ni. Hidup dia tak betul. Hidup dia maksudnya jadual dia tak betul lah. Dia tidur waktu pagi, malam dia berjaga. Kok berjaga qiyamul tak, berjaga main game. Ni saya cerita pengalaman saya. Kalau ada kawan saya kat Mesir, Mesir ni dah lah belajar agama. Lepas tu balik kompom-kompom orang panggil dia ustaz punya. Tak tahu apa benda dia buat kat Mesir pun, balik mesti dia jadi ustaz. Tapi inilah yang berlaku. Kerja dia main game pagi. Bila azan subuh, bukan dia sembahyang subuh, dia pergi tidur. Tidur kan, petang kan, dekat maghrib dia bangun, makan. Okay, saya nak bagi tips. Korang kalau orang yang tak solat ni lagi tua pada korang, jangan tegur. Buat bergaduh. Kalau lagi muda, muda tegur. Kalau sama baya, cakap secara hikmah, cakap lembut-lembut, ajak dia masuk dalam bilik, duduk diam-diam dengan dia kan, kunci pintu, jangan bagi ada orang situ. Ataupun cara lainnya, belanja dia makan. Belanja dia makan, sambil makan tu, kau ni seronok tak hidup kau? Seronok, hati kau tenang tak? Biasa dia akan jawab tak tenang ni kan. Jadi kita cakap, kau janganlah tinggal solat apa semua kan. Cakap baik-baik. Ni cara pertama Sama juga macam kita bawa dalam bilik, duduk berdua dengan dia, puji-puji dia dulu. Cakap lah dia handsome ke, cantik ke, apa ke kan. Lepas tu cakap, minta dia jaga solat apa semua. Ini tara orang agama ni, biasa mesti ada yang melenting, kau acah bagus je. Biasa kan, ni agama. Tapi kalau budak yang tak ada agama, macam contohnya dia duduk sekolah menengah, lagi susah nak tegur. Jadi itulah cabaran kita kalau nak jadi seorang pendakwah. Sebenarnya bukan kita nak jadi pendakwah. Kewajipan berdakwah tu ada pada semua orang. Semua orang wajib berdakwah. Semua orang Islam. Sebab Allah bagi kita free-free je agama Islam masa lahir. Jadi kenapa kita tak buat dakwah kepada orang kafir? Mereka tak diberi hidayah masa lahir. Kita diberi hidayah masa lahir lagi. Diberi Islam, diberi iman. Tapi orang-orang kafir lahir-lahir tak Islam, dapat pula mak ayah kaki mabuk, kaki pukul, berjudi semua. Jadi tanggungjawab kita besar. Sebab tu diwajibkan kepada semua orang Islam yang berdakwah. Kawan ustaz ada terasa ke dengan ustaz? Yes, mestilah ada. Susah nak tegur orang. Nak umur-umur dah. Sebab tu nak didik. Sebab tu saya cakap, bahayanya budak-budak kecil ni kalau terjebak dengan TikTok apa semua ni. Sebab mereka perlu dididik pada usia-usia begitu. Bila dah masuk belasan, nak tegur, oish, jangan buat pasal. Kita terpaksa menahan maki balik lah. Kita tegur dia solat, tapi dia pergi ungkit pula kesalahan-kesalahan kita. Kau macam bagus lah, itu dah lah kau habis. Dah malas kita nak tegur dia. Jadi pada saya, bila dah, bukanlah saya berjaya tegur semua orang. Saya berjaya tegur 2-3 orang. Saya cakap, kalau kau rasa nak hidup kat Mesir ni buang masa, baik kau balik. Sebab ramai lagi orang nak datang sini, tapi tak dapat. Kau dah dapat, kau datang sini buang masa. Baik-baik jangan menghabiskan duit mak ayah, jangan menghabiskan duit yang negeri bagi. Yang negeri bagi, kan biasa negeri-negeri kan akan bagi kepada, panggil apa, beasiswa kan. Saya tak ambil beasiswa. Bagi beasiswa, tiba-tiba dia guna duit tu untuk benda-benda merapu. Dia pergi beli komputer, dia pergi beli ni headphone untuk main game. So saya cakap pergi balik lah. Pergi berkhidmat dengan mak ayah sekurang-kurangnya, daripada buang masa macam ni. Ada yang berjaya, tapi ada yang dia dah convo apa semua, tapi sebenarnya dia tak ada ilmu. Sebenarnya dia tak ada ilmu, tapi dah convo. Balik-balik confirm jadi ustaz. Confirm. Mesti balik tu, Assalamualaikum. Dan dah belajar syubro pula. Assalamualaikum ustaz, sila naik jadi imam. Dia naik jadi imam, dia belajar qiraat, tapi dia cuma tahu satu qiraat je. Tapi dia belajar kos qiraat. Kos qiraat ni maknanya banyak qiraat dia boleh baca. Tapi satu pun dia tak boleh baca. Dia cuma boleh baca half tu je. Ini cerita pasal kawan-kawan lah. So, korang kalau nak tegur kawan-kawan ni susah. Jadi
Yang pertama, bila kita dah buat step pertama, dah tegur cara baik tak jalan, kita guna cara pedas. Macam mana boleh lulus? Macam mana boleh lulus tu lah. Macam-macam lah guna. Korang kenal lah perkataan toyol. Toyol, mana meniru dalam kelas. Ramai. Korang takkan tengok budak syubra, budak kiraat. Orang kenal kiraat, tak kenal. Sebab ni lah, dia punya student tu tak tersebar. Mereka tak balik Malaysia untuk sebarkan benda tu. Kita pernah kena member. Okay dah. Cerita pasal kawan tak solat. Okay, yang ni pun macam famous juga. Orang selalu tanya kan, Al-Quran tak tutup aurat boleh tak Ustaz? Itu bukan masuk bab halal haram. Dia masuk bab adab. Contoh, kalau saya baca Quran, saya tak pakai baju. Apa yang orang kalau lalu bayang, saya baca Quran, saya tak pakai baju. Korang tengok saya macam mana? Rasa hormat tak? Korang nak dengar tak bacaan Quran tu? Rasa geli kan? Macam tu lah. Itu nama adab. Walaupun perempuan, boleh korang nak duduk dalam bilik sorang-sorang, nak baca Quran, pakai lengan pendek, tak pakai tudung, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Lagi tak ada lelaki dalam kawasan tu. Kalau ada lelaki, dia jadi masuk haram pula. Tapi dia tak ada adab, tak pakai tudung. Jadi lebih baik tutup aurat lah. Bila kita beradab dengan Quran, Quran senang masuk dalam hati kita. Tartil, wuduk tutup aurat tartil. Tartil bukan adab Wuduk tutup aurat. Kenapa buat challenge? Tengok Allah, saya punya ni DM macam dah banyak sangat. Saya dah tak larat nak ni. Tapi saya cuba gak sikit-sikit. Tengah-tengah malam tu saya scroll mana yang belum tengok. Sorry kalau ada saya terlepas pandang tu. Minta maaf. Tak ada wuduk boleh pegang Quran, tak ada masalah. Dia tak masuk haram pun. Maksudnya tak baca Quran tak ada wuduk berdosa. Tak ah. Dia baca Quran berjunub, berjunub dosa. Berjunub maksudnya kita tengah kotor, kita dalam keadaan haid, ataupun kita dalam keadaan belum mandi wajib, air mani kita dah terkeluar tapi kita tak mandi wajib, kita pergi baca Quran, dosa. Hai Farhatul, selamat hari jadi. Sana hai luar. Tadi wish kat DM kan. Aku wish dekat live, secara live. Korang dah wish selamat hari jadi lahir pun kat Farhatul. Bagus ni, dia salah satu ikon muda Quran. Follow IG dia, support. Jangan pula masing-masing ada, Ustaz boleh ke baca Quran perempuan ni baca Quran? Tak, itu bila saya cakap, kita dah terangkan pasal ni banyak kali. Itu khilaf ulama. Ada ulama kata perempuan tak boleh baca secara berlagu.
Ada yang kata boleh. Jadi terpulang. Kalau rasa macam syadid, tak boleh, perempuan tak boleh baca Quran dengan berlagu, jangan follow. Kalau rasa boleh, kalau nak guna pendapat yang kedua, boleh follow. Okay? Kita hidup ni bermasyarakat. Jangan saling kecam-mengecam. Tak bagus. Saya tanya Syazrin. Ni lah punca saya buat live pasal ni. Ni beria ni. Setiap pagi buat live boleh. InsyaAllah best. Alhamdulillah. Ni pasal dia lah saya buat hari ni. Saya macam ingat nak buat selang-selang kan. Hari ni buat, esok tak payah buat. Bila orang dah minta, kita buat. Selagi saya sihat, doakan saya sihat. Nanti bila saya dah sakit, korang doakan saya. Semangat kesihatan. Tafsir ke Al-Quran yang boleh pegang tanpa wuduk. Okey, berkenaan dengan haid, korang datang haid tapi nak juga baca Quran. Saya ada sahabat yang saya salurkan untuk korang pergi bertanya, berguru, adalah Fariha Zulkifli. Dia seorang hafizah Quran. Jadi dia pun datang haid. Jadi dia orang paling layak untuk cerita pasal ni. Saya tak datang haid. So saya tak adalah pengalaman. Kan? Walaupun saya tahulah apa hukum dia, tapi elok korang bertanya kepada perempuan sendiri berkenaan haid. Sebab ada pula yang tanya saya, Ustaz, color darah Allah, macam manalah saya nak tahu color tu macam mana? Tak pernah keluar darah tu kat saya. Okay? Jangan tanya saya dah pasal haid. Seram. Okey, yang ni bila mana perkataan ter ni maknanya tak sengaja. Kalau tergigit lidah, lepas tu lidah tu berdarah, batal tak puasa tu? Tak. Saya sendiri semalam tengah-tengah tadarus kan, kalau tengok live saya keluar kejap sebab saya tengah ngaji-ngaji tu, tiba-tiba bibir saya darah. Mungkin kering sangat, tak, dia masih merah lagi. Sudah berdarah, darah tu masuk mulut, pergilah buang. Kalau pergi telan tu batal. Kalau tertelan tak apa. Kalau kita dah tahu darah tu ada, kita duduk main-main, telan, batal puasa. Okay? Kahak pun sama. Kahak kita kan, kahak kan jenis yang boleh tarik kan. Boleh tarik. So tarik tu dia dekat sini, kat mulut. Bila dah sampai mulut, kita pergi telan, batal. Kalau takat ada kat sini, kita telan tak apa. Ni kita dah tarik dia, dah sampai mulut kan, pergi telan, batal puasa. Nak lagi hingus dah ngalir sampai mulut. Hingus tu saya sedap, telan, batal puasa. Okay, don't do this. Don't. Pakai libam mesti masa puasa ni jauhkan. Sebab benda tu kan berperisa. Faham? Ada perisa, betul tak? So kalau macam kita kemam-kemam, kan boleh masuk mulut. Okay, harap jelas soal ni. Soal hingus dan kahak ni, batal ke tak puasa. Sama juga soalan tadi, masih soalan yang sama. Mungkin ada follow baru yang belum baru kenal saya. Saya dah terang sebelum ni. Apa? Cotton bud. Korang bukan cotton bud je, korang suka tanya pasal apa?
Headphone bukan headphone. Earphone kan duduk kat sini je. Dia yang batal kat mana? Kalau earphone tu tertucuk sampai ke gendang telinga, sampai kita rasa sakit yang teramat sangat. Bila dah tercucuk sampai kawasan tu, itu dah batal puasa. Jadi earphone takat tu je man. Kita nunjuk man, nak bagi faham di sini je kawasan dia. So dia akan duduk kat situ je. Tak adalah batal. Dah. Baby, I light up my world like nobody else do it, it's your flow. Tak ada. Lagu tu je. How many nights have you wished someone would stay? Lie awake, only hoping they're okay. I can mind. Lagu Infinity. Korek hidung pun sama, tak batal lah meh nak saya korek. Nak kena tunjuk. Korang kan korek sampai sini je. Sampai sini je. Kalau korang cucuk sampai ke sini, lebih sangat, maksudnya dekat hidung ni ada satu lubang kecil. Bila kita cucuk, kita tak lepas tau, tangan kita tersepit. Tapi kalau kita paksa lepas pada lubang tu, dia akan luas pula lepas tu. Lepas pada lubang kecil tu, dia pergi ke lubang yang luas. Lebih pada tu, baru batal puasa. Faham? Okay, bagus. Belanja lagu kejap lagi Rasa kan ujung-ujung kita belanja lagu. Lagipun saya pun nak promote lembaran ni. Macam nak kekalkan momentum 10 Ramadan terakhir. Yang ni tak dinafikan, sangat susah. Nak kekalkan momentum di akhir Ramadan ni, dengan kita dah mula malas, dengan mood raya dah sampai. Betul tak? Rasa kita nak apa? Nak buat tarawih pun malas. Nak buat 8 rakaat, nak buat 2 rakaat pun malas weh. Betul tak? Betul. Ni jiwa remaja. Saya pun sama macam korang. Ada perasaan tu. Cara nak buang tu fikir. Ramadan ni setahun sekali je. Sikit lagi. Bertahan lah sikit. Mujahadah lah sikit. Pergi ambil wuduk. Solat isyak. Kalau rasa ngantuk lepas isyak tu tidur. Tidur dulu. Tapi tidur tu set lah jam. Set jam pukul 3 nak bangun balik. Pukul 3 bangun. Dah puas tidur dah pukul 3. Pukul 3 bangun, solat tarawih. Solat tarawih pukul 3. Buat 8 rakaat. Kalau tak boleh nak buat 2 straight sampai 8, rehat. Buat 2 rakaat. Lepak jap. Lepak, duduk. Minum-minum dulu. Tengok YouTube ke kan. Tengoklah apa-apa. Relax. Boleh semayang tarawih ni adalah semayang istirahat. Boleh buat relax. Tak perlu gopoh-gopoh lepas pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah mawujud. Tak jerit-jerit, suara habis. Tak boleh buat relax je. Buat relax. Tenang-tenang. Tak payah nak buat subhanallah mabuk tu pun tak apa. Okay, yang penting kita dapat pahala tarawih. Faham semua? Tapi setiap 2 rakaat tu setiap 2 rakaat tu sebelum nak naik rakaat ketiga dan keempat, baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca doa tu. Pendek je. Lepas tu habis rakaat keempat, baca lagi doa tu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bangun balik 5 rakaat ke-5 dan ke-6. Setelah habis baca balik Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dah penat, relax lu pergi buat Reddit ke kan. Relax sandar-sandar, borak ke dengan adik-beradik yang kawan-kawan. Kalau yang PKP duduk sorang-sorang ni, bercakap dengan dinding pun boleh. Nampak cicak, bercakap dengan cicak. Tak ada masalah bercakap dengan haiwan. Saya bercakap dengan haiwan. Saya macam gila kan. Tak ada, boleh je bercakap dengan haiwan. Diorang faham. Macam kawan saya, dia suka cakap dengan kucing. Dia bela kucing, dia cakap dengan kucing. Dia ada masalah kan, dia luar. Nama kucing dia Buruk. Tadi aku gaduh dengan awet aku. Dia cakap dengan kucing dia. Kucing dia pun
Kucing kan mata gitu. Tak faham kucing dia kelip-kelip mata. Ya, cakap dengan haiwan boleh, tak ada masalah. Daripada korang buat dosa cakap dengan yang bukan mahram kan. Diorang ni suka kadang apa benda dah 2020 single, apa benda dah tak laku ke apa ke, yang single boleh duduk diam yang ya, orang single tu lah bagus. Dia sedang bermujahadah. Dia tengah jaga diri dia. Bila dia jaga diri dia, pasangan dia akan datang pun tengah jaga diri dia. Boleh faham? Kalau kita tak jaga diri kita, pasangan kita confirm lah tak jaga diri. Faham? Pasangan kan cerminan diri kita. Kan dah tergelak ada masing-masing. Cakap dengan kipas, cakaplah dengan kipas. Tu teruk sangat. Benda tu kan benda, bukan benda hidup. Kita yang hidupkan dia ketak-ketak. Tekan baru dia pusing. Kalau tak tekan macam mana dia nak pusing? Dia bercakap dengan gigi pula kan. Tak ada. Cakap dengan benda-benda hidup. Cakap dengan tumbuh-tumbuhan pun boleh. Sebab mereka tu hidup. Sebab dia sentiasa bertasbih memuji Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7 serta bumi sentiasa mengucap tasbih memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka, percakapan mereka kamu tak faham. Kita lah, maksud Allah kata kepada kita lah. Ayat Quran cakap kepada kita. Sayang tak belajar. Saya sayang belajar saya, tapi saya tak tahu lah. Bayang yang wish hari guru, yang wish hari guru orang Instagram. Anak murid saya seorang tak wish. Pandainya. Budak-budak sekarang ni, mak ayah pun bukan ajar anak-anak dia beradab. Dalam grup WhatsApp tu ada mak ayah. Tak boleh ke cakap sebagai guru ustaz, terima kasih kerana mengajar anak saya. Tak ada je. Yang wish hari guru ni korang ni Instagram. Anak-anak murid Instagram. Itu saya cakap baik ajar korang macam ni. Okey, kita akan ikut ni kita akan ikut sunnah Okey, soalan dia, ustaz nak kahwin umur berapa? Saya tanya dia balik, Nabi kahwin umur berapa? Cepat jawab. Semua. Nabi kahwin umur berapa? Ada sikap lelaki, asal lelaki tak ada nak bermanja-manja dengan guru, nak hormat guru. Tak. Saya mesej semua guru saya. Terima kasih ustaz kerana tanpa ustaz saya tak sampai ke tahap ini. Lepas tu nanti ni raya ni pergilah lawat guru-guru korang, pergi melawat, ziarah. Ziarah jangan minta dia masak pula, bawa buah tangan. Ni Nabi kahwin umur 25. Betul, pandai semua. Tekan untuk masing-masing. Betul, Nabi kahwin umur 25. Jadi sunnah lah kahwin 25. So selewat-lewatnya, soalan dia ustaz berapa, saya nak kahwin umur 25. Selewat-lewatnya. Tapi kalau boleh sekarang pun lagi bagus kan. Lagi cepat lagi bagus. Siapa tak nak kahwin weh. Tapi tengok jodoh dah belum sampai, dia tengah kesesatan lalu lintas. Ataupun dia kena roadblock dengan polis trafik.
Okay, good. Bagus. Semua bijak-bijak. Suka ceramah korang ni. Bijak-bijak semua dah tahu dah. Nabi kahwin umur berapa? Nabi kahwin, isteri pertama Nabi siapa? Nabi apa? Siapa isteri pertama Nabi? Umur dia berapa masa tu? Internet saya lambat ke apa? Okey, apa beza taranum yang dipertandingkan dengan taranum bacaan biasa dalam solat? Beza dia adalah tempo kelambatan. Okey, 40. Betul, Khadijah umur 40 Tak nak membuktikan Nabi bukan gila perempuan. Ramai orang cakap ada orang kafir mengklaim, menuduh Nabi ni gila perempuan sebab kahwin dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Aisyah tu dah kahwin. Tak, ini semua arahan Allah. Semua arahan Allah. Nak kata Nabi, kalau Nabi gila perempuan, isteri pertama dia bukan Khadijah. Khadijah kan umur 40, mesti dia cari yang muda. Normal lelaki mesti akan cari yang sebaya ataupun lebih muda. Ayah saya sendiri pun cakap, ya, lang nak kahwin, cari yang lagi muda sikit. Senang nak didik. Tua orang, kau jual bergaduh, tak pasal. Ayah saya pesan. Tapi tak apa. Bukan kita nak cerita pasal kahwin sekarang ni. Apa beza taranum yang dipertandingkan dengan taranum bacaan biasa dalam solat? Okay, beza dia adalah tempo. Faham tak tempo? Tempo ni adalah kelajuan. Bila baca dalam solat, boleh tak nak bawa bacaan dalam solat seperti mana yang dipertandingkan? Boleh. Tapi makmum pukul lah daripada belakang. Bayang, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Imam ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa jadi dengan makmum? Ada yang kena pukul imam ni gang. So dalam semayang ada sunat menjadi imam pun jangan sampai makmum tak redha. Maksud jangan terlalu panjang. Imam tak boleh imam terlalu panjang, terlalu lama ataupun terlalu pendek. Faham tak? Dapat pahala sunat kalau kita imam dalam keadaan makmum meredai kita. Dapat pahala sunat imam. Jadi itulah beza dia. Beza dia cuma tempo saja. Makmum balik dulu. Siapa nak imam macam tu? Walaupun saya belajar taranum pun saya tak nak dengar imam baca macam tu. Kan? Kau pahal time-time macam ni pula. Kau nak nunjuk suara pula kan. Soalan. Ini ya Allah, yang ini pun menjadi persoalan Baju raya saya fit. Bukan fit semalam. Saya pergi kedai. Saya dah beli baju raya. Baju raya saya warna pink. Bukan warna merah tu. Lepas tu orang kedai tu tegur saya. Saya pergi tu sebab nak teman abang saya beli baju. Tu dia datang. Furqan ni? Ya bang. Biasa kan ya bang, kenapa bang? Biasa orang cakap nak ambil gambar, tapi dia lain. Boleh tak pakai baju kami? Kita orang bagi dekat abang promote kat IG. Saya
macam boleh lah, boleh insyaAllah. Itu nama rezeki solat duha. Okay, kalau korang nak dimurahkan rezeki, amalkan solat duha. Lepas tu doa duha. Doa duha tahu kan? Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka. Okay, kalau malas cara tangan. Biar saya bacakan. Kita baca sama-sama. وَجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Macam maksud maksud supaya kita lagi faham doa tu. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin. Cukup lah. Tapi doa-doa memang panjang sikit. Panjang doa-doa, tapi nak murah rezeki kan. Baca solat yang paling penting adalah solat sunat duha tu 2 rakaat. Okey? Ni pun selalu juga. Macam mana nak kontrol marah? Saya rasa saya hidup berdendam sampai selalu marah. Bergantung. Kalau kita rasa kita layak berdendam, sebenarnya ramai lagi orang layak berdendam dengan kita. Kita pun tak, kita banyak, semua orang buat kesilapan. Boleh jadi dalam sedar ataupun tak sedar, kita ada banyak melukakan hati orang. Jadi cara yang mudah untuk kita nak buat orang tak berdendam, benci kita jangan benci orang, kita jangan berdendam dengan orang. Kalau kita rasa kita baik, orang yang aniaya kita, jadi kita berdendam dengan orang tu, tak, kita salah. Sebenarnya kita pun ada buat salah dengan orang lain pula. Kita nak tak orang lain tu maafkan kita, sebab kemaafan orang-orang sekeliling sangat penting. Kalau tidak nanti roh kita tergantung, tak masuk syurga. Jadi fikir macam tu. Patutlah kita maafkan orang, sebab nanti orang lain pun mudah memaafkan kita. Faham tak? Faham. Jadi jangan hidup dalam dendam, sebab nanti hati tak tenang. Sedangkan Nabi memaafkan umatnya. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Jikalau salah, tolonglah tunjuk.
kami rela hai kena ketuk ting nandung dayang sinadung. Wahai saudari, maafkan kami. Ting tak pasal. Kalau lagi satu, saya suka cerita-cerita P.Ramlee. Dia ada mesej-mesej yang bagus. Ustaz, huruf saya selalu keluar ikut hidung. Itu suatu saya cakap kena berguru. Ini sangat penting berguru. Ada orang suara sengau, ada orang suara garau, ada orang suara suka ikut hidung, ada orang suara suka ikut otak. So dari segi pembacaan Al-Quran banyak rosak kalau macam tu, baca ikut suka. Lepas tu kena belajar mana huruf-huruf yang masuk hidung, mana huruf-huruf yang ikut mulut, kan? So dalam nyanyian sendiri pun banyak vokal nak apa. Kalau korang belajar vokal, saya menyampah belajar vokal. Macam apa tu manfaat aku belajar vokal kan. Baik belajar ilmu Taranum sebab dia dah lengkap semua. Suara jawab dekat hidung, suara jawab berjawab dekat otak, suara nawa ikut mulut, suara koror ikut dada. Jadi bila kita baca Quran, huruf-huruf yang tak patut duduk dekat hidung, kita letak kat hidung, salah lah bacaan tu. Jadi kena bertalaki. Bertalaki bukan ambil masa sehari dua, memang bertahun-tahun baru betul. Okay, saya nak menyelesaikan masalah dia ni. Ada jalan penyelesaian tak? Jalan penyelesaian dia berjumpa guru. Kena rajin. Perempuan jadi imam untuk lelaki yang belum balik boleh. Tapi perempuan tu masa imam tak payah niat imam pada budak tu. Means budak tu semayang budak yang belum balik, kalau betul rukun dia boleh jadi imam. Tapi kalau dia rukun tak betul, dia tak payah semayang pun tak apa. Tapi kita ajar budak-budak ni, Nabi galakkan umur 10 tahun tu, umur 7 tahun dah kena dia ajak solat anak-anak ni. Bila sampai 10 tahun dah boleh dirotan kalau tak nak solat. Itu Islam ajar. Jadi supaya apa? Supaya dia bersedia. Tak adalah dah keluar, contoh dia dah mimpi umur 13 tahun baru nak malam tadi dah mimpi dah keluar dah ni. Jujurnya abah ajar kau solat. Tak. Time tu baru nak belajar solat dah serabut. Jadi daripada umur dia 7 tahun tu dah diajar dengan solat, supaya dia tak terperanjat. Boleh faham? Kita nak ajar dia jadi imam. Yang ni penting kat ni. Allah, jangan Kalau kita nak ajar dia jadi imam tapi dia masih ikut Ustaz, maknanya kita betul-betul berharap kepada dia, sedangkan rukun dia kita tak tahu betul ke tak. Faham tak? Rukun dia masih terabur, Al-Fatihah dia masih teruk. Kita nak besar nak jadi imam dia, jangan ambil dia sebagai imam. Kalau korang tengok imam-imam Arab, ramai je imam-imam kecil macam Taha Al-Junaid tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toha tu daripada kecil dah jadi imam, tapi dah betul dah rukun dia. Fatihah pun cantik, boleh lah dia jadi imam. Kalau takat nak ajar anak-anak jadi imam, ajak kita solat main-main lah. Maksudnya itu bukan solat fardu yang betul. Faham tak? Contoh masuk waktu zuhur, kita nak ajar anak tu jadi imam solat. Kita dah solat zuhur siap-siap, kemudian kita acah-acah jadi makmum dia. Acah-acah tu acah-acah. Allahu Akbar, padahal tak semayang pun. Boleh sebab kita niat nak ngajar dia. Tapi jangan jadikan dia sebagai imam betul-betul.
Yang itu salah. Dengar live ustaz nak kencing pun sanggup tahan. Ya Allah. Pergi kencing oi. Kencing kan salah siapa salah. Siapa kenapa kau terkencing? Tengok live ustaz Furqan. Furqan enggak salah. Enggak Bagus ni soalan dia ni. Dia spam soalan terus ni. Kalau doakan orang lain dalam diam, makbulkan doa tu. Yes. Doa yang paling makbul adalah kita doakan orang dalam keadaan dia tak tahu. Yang kita doakan dia. Bestnya kan. Kita tak tahu mana-mana kawan-kawan kita yang selalu doakan kita kan. Jadi buat baik dengan semua orang. Dan tahu orang yang selalu maki kita tu yang sebenarnya dia selalu doakan kita, doakan kejayaan kita. Yang selalu puji-puji kita ni depan-depan kan. Bagus lah kau ni. Kau belakang kita dia, ya Allah, matikanlah dia ni ya Allah. Kalau dia ada aku tak boleh nak naik ya Allah. Dengki. Doa dalam diam ni bagus. Kita sendiri pun kalau nak orang doakan kita dalam diam, kita kena selalu dah doakan orang dalam diam. Doakan kawan-kawan kita yang jahat-jahat, yang kita rasa susah nak tegur tu, doakan. Okay, yang baik-baik tu doakan juga. Boleh faham? Good. Dah berapa jam kita live? Tolong maklum seorang sebelum habis masa. Kini soalan bagus. Ini soalan bagus Dalam surah Al-Hadid ayat 27, wa rahbaniyatan ibtada'uha wa rahbaniyatan ibtada'uha. Yes, kena tambah nun kecil dekat sebelum masuk ibtada'uha. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Boleh faham? Siapa Daniel Faiz? Tengok Quran tu, kalau boleh lukislah nun kecil kat bawah tu. Nun kecil baris bawah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Okey, kita live dah nak habis. So saya kena promote juga lagu kot. Terima kasih lah sebab macam berkesan kan promote dalam live. Sekarang dah ada 74,000. Apa benda aku buat ni? Sambil-sambil tu sambil-sambil tu korang buka telefon tu. Apa ni? Dah dekat sejam kan? Okey. Katakanlah kepada orang lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah tak sempat. Buat t-shirt LGC tu insya-Allah. Nak tulis apa? Tuhan, aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku. Hanya padamu kan ku tamban pelihara hatiku. Ada siapa lagi nak join kontes lembaran Juzuk Cinta yang apa yang korang faham tentang lagu ni? Apa yang korang faham tentang MV? Ada sangka, ada apa lagi? Ada perempuan, ada orang baca Quran. Lembaran Juzuk Cinta, di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Kira 74,000. Saya berharap semalam 65,000 je, tapi korang dah buat sampai 74,000. Terima kasih semua. Teruskan view Abang Alim nak sangat lagu yang trending. Saya dah cukup syukur ni kan. Banyak ni.
Okay, macam biasa kita berjemaah. Tuhan, aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku, sebab pelihara hatiku. Sebab kenapa lagu ni korang familiar? Lagu ni Abang Halim buat memang dia kata dia fikirkan saya. Dia teringatkan cerita Ayat Cinta. Kan Ayat Cinta kan hero dia kan Fahri tu belajar kat Mesir kan. Lepas tu dia punya background lagu Ayat Cinta. Jadi tu yang melodi dia lebih kurang Ayat Cinta. Itu punca dia tu. Untuk pemenang LJC kontes tu saya akan pilih dalam seorang je lah. Sama ada saya bagi dia buku free, ataupun saya pergi rumah dia bagi dia buku, ataupun saya bagi dia minyak wangi. Wallahu a'lam. Bergantung pada saya punya minat, kepada saya baca apa yang korang komen. Lagu tu boleh jadi pasal seorang lelaki yang sukakan perempuan, ataupun lelaki tu yang menahan diri daripada buat dosa, tak kisah dosa apa, ataupun lelaki yang lama tak baca Quran, menyesal. Bukan kahwin dua. Kahwin dua ni salah. Tu lah cerita Indonesia suka macam tu kan. Surga yang tak dirindukan kahwin dua, Ayat Cinta kahwin dua. Lepas tu yang kena budak Mesir lah. Habis budak Mesir semua nak kena kahwin dua. Faham? Tak ada je. Tak lah. Kita orang tak macam tu. Tak betul tu. Yang halaman cerita. Okay, dah habis. Saya dah view untuk hari ni. Jadi saya view lagi. Nampak? Views. Ngaku ni mengaku. Saya sendiri yang view lagu sendiri. Pemenang saya pilih seorang je. Boleh ke imam baca qiraat without sanad? Boleh. Cuma tak digalakkan. Sebab bila korang akan baca nanti Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a. Habis solat, makmum yang dah biasa hafal surah tu, dia biasa hafal Sabbihisma rabbikal a'la. Tiba korang baca la'ala. Makmum akan persoal, imam kau belajar kat mana semua kan. Saya belajar kat pondok ni. Mana kuat hujah tu. Tapi bila kita cakap kita dah ada sanad, kita tunjuk pula sanad kita daripada Rasulullah SAW, sanad kita sah, barulah orang tu percaya dan kita layak untuk baca qiraat. Faham tak? Baru saya sangat pentingkan budak-budak qiraat ada sanad supaya kita tak dipandang rendah. Kalau saya down, saya buat apa? Kalau saya down, ni saya kadang down. Biasa kan kalau saya rajin, saya sendiri yang mengaji. Tapi kalau down, nama pun down. Malah nak buat apa-apa. Duduk diam-diam kan. Duduk diam dalam bilik. Buat macam ni je. Buka macam mana ni? Mishari tolong, Mishari. Mishari pun tolong. Baca cepat. Mishari nak tolong ni. Bila saya tengah down kan, saya duduk dalam bilik, duduk baring. Down nangis. Suratul Muddathir. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر
ولا تمنن تستكثر ولربك ولربك فاصبر فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير. Baca, dengar, sedap kan, nangis. Gong-gong kita nangis tengah baca Quran, dapat kat pahala. Ni time-time tengah down tu, pergi dengar lagu One Direction pula. One Direction lagi. Pergi dengar lagu Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world, for another one, cause she belongs to me. She belongs to me. Benda aku mengipik ni tak kena. Tak kena nak dengar-dengar lagu gitu tengah-tengah down. Takkan naik semangatnya. Dengar Quran. Okay, down sudah. Ustaz tak suka soalan apa. Saya semua soalan saya cuba sukakan lah sebenarnya. Cuba menyukai semua soalan. Kan? Bukan semuanya saya boleh jawab. Saya ada yang saya kena rujuk. Maknanya saya kena rujuk kitab ke, saya kena rujuk buku, atau saya kena rujuk abang saya. Untuk dapatkan kepastian sebelum saya menjawab sesuatu soalan tu, kita kena ada disiplin ilmu. Tak boleh main gedah jawab kan. Jadi tak semua soalan tu mudah untuk saya jawab. Contoh macam korang tanya pasal fidyah, boleh ke anak, saya tak ada jawab soalan tu. Bukan saya tak nak, tapi saya tak ada ilmu tentang zakat. Saya ada plan dengan Ustaz Adenin nak nyanyi lagu One Direction versi dakwah. Lagu She be my queen, we will see it in the same right. Lagu tu. Ataupun lagu Infinity. I can kita nak ubah lirik dakwah. Pasal sekurang-kurangnya boleh juga nyanyi lagu tu kalau versi dakwah. Takut nanti kan. Yelah kan, sekarang kan dah panggil apa, dah famous jenis dakwahkan lagu-lagu biasa-biasa kan. Kan dah cakap mesti ada orang tanya lagi umur saya. Sampai bila-bila pun setiap kali lah akan ada soalan ni ya. Nak dengar azan zakat boleh. Saya punya suara hari ni sakit lah, tak cukup tidur macam tadi. Tak apa larat. Jarka. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jarka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh, by the way, nanti saya nak post gambar hari ni. Gambar baju yang semalam tu lah. Dia dah janji dengan orang kan. Dah janji dengan dia nak promote. Tapi baju tu memang lawa, serius. Kalau korang pakai handsome terus tu. Daripada kita tak handsome, jadi handsome terus pakai baju tu. So beli baju tu. Lepas tu kalau nampak macam senteng tu, korang belilah yang panjang sikit. Saya dah orang bagi kan, saya ambil je lah. Saya siapa pun dia bagi size M.
Lepas tu nak pilih saya tinggi 180, badan kurus, bolehlah pakai M. Abang yang agak-agak sador sikit, pakailah L. Tapi design baju tu memang disenteng sini. Tengok model pun pakai sampai sini. Baju sekarang kan memang macam tu, pakai je lah. Tapi kalau nak pakai design lama boleh. Dia orang cakap kita tak up to date lah. Fikir siapa kok. Kurta bukan kurta Ustaz Anin. Kurta Ustaz Anin pun ada juga. Nanti Ustaz Anin kata nak bagi. Best ni. Tu kata solat duha. InsyaAllah. Tadi kita dah baca doa duha sama-sama kan. Ni kita baca doa murah rezeki. Cuba kita baca doa iman pula. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Cukup. Doa iman pendek je. Macam menarik soalan ni kan. Sebab saya belum kahwin, tapi kita cuba bagi pendapat lah. Kalau suami bergaduh dengan ibu isteri, ibu mertua, tak faham ni. Kalau suami bergaduh dengan ibu isteri, dengan ibu mertua lah, dan tak bagi isteri berhubung dengan maknya, harus akur. Tak bagi berhubung dengan mak sendiri susah soalan ni. Kena akur lah dengan suami, tapi boleh lagi pujuk. Pujuk sampai suami dah redha untuk berhubung dengan mak. Pujuk suami. Aduh, masalah suami, ya Allah. Mak tak bagi berhubung. Cuba pujuk suami tu kak. Cuba pelan-pelan. Takut kan kalau berhubung juga kena pukul pula. Tahu lah. Saya belum masuk bahagian mahkamah syariah lagi. Ni apa Ustaz Ahmadi? Tu korang. Itu saya kata filem tu aduh merapu lah. Ustaz tu baru balik daripada Yaman ke Jordan. Balik pada Yaman. Balik-balik dia suka dengan perempuan yang tinggal kat lorong. Walaupun perempuan tu bukan pelacur. Siap tahu jalan cerita tu. Bukan pelacur, dia berminat dengan perempuan tu. Tapi mendatangkan fitnah. Malam-malam pergi cari perempuan tu kat situ. Habis. Lepas tu Hamadi pula. Aduh, Ustaz munafik. Habis semua Ustaz kena. Jadi lepas ni jangan panggil saya Ustaz lah. Panggil saya Furqan lah. Hamadi tu munafik tu. Dah lah makan duit budak tahfiz. Bapak dia teruk gila. Lepas tu dia kata dia punya rate 10,000. Apa lah cerita tu. Itu yang viral kan. Memang orang suka cerita merapu pun. Apa ni Ustaz rambut dah panjang. Potong lah. Itulah masalah dia. Percayalah saya dah cuba cari kedai gunting rambut, tapi tak jumpa. Tak jumpa kedai gunting rambut. Dah cari dah merata dah. Pergi KL Traders tak jumpa. Pergi kat kampung ni pun tak jumpa. Jadi gini, yang tutup ni tidak panjang, kembang gitu. Kalau tak pakai shampoo, dia tak lembut macam ni. Dia jadi potong sendiri Saya nak potong sendiri tu. Macam susah lah. Tak apa lah. Nak suruh saya botak, minta maaf lah. Jangan
Saya tak akan pernah botak, melainkan menunaikan umrah ataupun haji saja. Tak ada sebab tak nak. Ya, mana soalan ni? Oh, ini question pasal baju raya Mahal lah baju sekarang. Kesian dia. Beli baju yang murah. Ada. Saya pergi kedai semalam tu, baju dia murah. Dia jual mungkin RM100 sangat. RM1 je. Apa soalan pasal menguap? Cuba tanya sekarang. Yes, bagus bang. Nas, Ishak, kami dah botak time tahfiz. Time tahfiz tu kita tak boleh benda rambut. Botak kot. Macam mana botak dengan dahi jendul macam ni. Botak pula. Memang kena pukul. Orang lalu orang pukul. Susah tak nak komunikasi dengan Arab? Senang je. Enta amile ya bashar. Ta'al. Amile. Kuais. Taruh fin. Ruh ila al-jami'. Ma'amin. Syekh Mustafa. Macam tu je lah. Kita just ajuk Arab tu cakap. Ya Allah. Ta'ala Ya Allah. Bukan. Rekap. Macam tu je. Naik. Ya Allah ya قدام شوية قدام على جنبنا قدام شوية. Kita just ajuk apa yang orang Arab cakap. Ajuk. Agak-agak. Ini maknanya kalau nasi ruz, kalau telur bayt, kalau kehidupan harian kita tengok diorang. Kalau air maya. Give maya, wahid maya. Zin entah. Wahid kaman. Kalau bahasa Arab sebenarnya bahasa air, tapi dia jadi moyo. Arab memang cakap menengking-nengking. Kecuali dengan imam-imam macam saya imam sana kan. Saya jadi imam. So dia cakap lembut-lembut. Dia antara dia dengan orang dia. Gila kasar. Tapi kalau perempuan bercakap dengan perempuan sedap. Sedap dengar. Sebab dia ada ain kan. Semakin Furqan, masya-Allah. Tak terus pin perempuan. Bahasa Arab kan sedap. Lepas tu cakap dengan lembut dia lagi sedap. Kalau kereta Syayaratun. Kalau kereta kita panggil sini Arabia. Arabia. Van. Kalau bas Urtubis. Pening orang kan. Tak payah belajar. Saya tak nak terang pun pasal Army Mesir ni. Dia tak penting. Melainkan kalau nak pergi study ke Mesir. Furqan kam mamruk. Sana kam. Perempuan cakap. Aishrin. Enta kuntu fin munzu zaman ma syuftish. Kau gimana selama ni? Aku dah lama tak nampak kau. Lembut. Berdarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat Malik Ahmad, Ustaz Malik.
Try dia nyanyi lagu Abang Afif yang dia sign kontrak dengan Doraemon. Tahu benda lah si Afif. Tapi sedap kan lagu tu kan. Lagu Doraemon di Arab kan. Ada crush. Bagus soalan ni. Memang ada. Dia jiran saya je. Kita kat beranda tu duk ngapal nahu kan. Duk ngapal Malikin Azulan Rawas Sirata Ma'sirata Khulfan Wala Kaifa Waqa' Wasada Zayan Tanya Wa qul a'udhu in aradta taqra kan nahl jaran jamil qura wa in tughayyir aw tazid lafzan fala ta'awudun wa qala ba'dhum yajid. Tu keluar dia keluar. Jangan cerita lah. Harap dia duduk rumah macam bangunan tau. Bangunan kena jujur, korang kalau duduk Mesir tak suka salah seorang tu pelik lah. Saya duduk sana 4 tahun. Tahun ketiga baru macam lawa kat budak ni. Tapi yang kita fikir lah, kita orang Melayu mana boleh kahwin dengan dia orang. Crush saya tu dia orang Arab. Dia Syadid. Dia follow saya dulu. Adalah kita borak kan. Entah mau ikut Instagram Ismuye tu dia bagi tu nama dia Syura tu dia jumpa IG dia. Sudah saling follow memollow lah. Macam nak jadi sangat lah kahwin ni. Sekali abang dia tak merestui. Lawak betul lah. Abang dia Syadid. Kau kawan dengan orang Melayu ke? Kawan dengan orang Ajam, orang luar? Tak boleh. Kau unfollow dia sekarang. Dia unfollow saya. Sedih tu. Terus move on. Aduh, Syadid sangat lah abang dia. Tidak dapat bawa balik orang Arab seorang ni. Kita mau ikut Instagram. Ingat lah cara kita orang berborak. Di Instagram tak sebut Instagram pun. Dia sebut Instagram. Raw terbaik. Huruf isti'ala. Korang kenapa tanya pasal mesin ni? Jangan cerita. Mesin cantik gila. Kita kalau berjalan kat dia punya pasar, tunduk pandangan tau. Kau tidak habis tu. Dia macam ni. Korang berjalan, korang nampak perempuan lawa, korang tak payah peduli kat dia. Sebab nanti depan ada lagi lawa. Depan ada lagi. Memang sentiasa lawa diorang ni. Tapi dia pemakaian biasa je. Tapi Allah dah jadikan dia punya rupa tu memang Masya Allah, pening kepala. Mata dia besar, hidung dia terpacak macam ni, putih, tinggi. Jangan cerita. Korang lelaki kalau nak pergi Mesir tu, pastikan dah kahwin lah. Selamat sikit mata. Kalau tidak, dia pengemis, dia pun lawa. Pengemis. Masuk pengemis ni dia tak ada duit. Mak dia pun mengemis. Dia kecil lagi. Dia umur dalam 9 tahun. Nunggu duit. Kita je fikir budak ni kalau bawa balik mandi kan, bagi dia rumah apa semua, mesti cantik. Macam tu lah. Tapi ni cerita kat Syubra. Kalau kat Sabek, mungkin ada follower saya duduk Sabek. Sabek dah banyak orang Melayu, dah banyak orang Indonesia. Kan dah penuh orang Asia kat situ. Sama macam kita duduk Malaysia. Tapi kalau kat Syubra tu memang semua Arab. Lepas tu Arab lembut-lembut. Arab perempuan ni lembut. Arab lelaki yang kasar. Arab lelaki, ya Allah. Dia langgar basikal saya. Saya kat sana buat basikal. Pergi nak jadi imam kan. Masa tu dah maghrib. Masa dah azan maghrib, saya dah lewat ni. Bawa ngiyo jalan kan. Bawa slow lah. Basikal tak ada bawa laju. Basikal saya tayar belakang pancit. Gebam kena langgar dengan Arab lelaki. Langgar tu kemek tayar belakang. Saya turun. Ansel. ما في مشكلة انت في مشكلة macam tu kan. Saya pun tak ingat apa benda saya cakap dengan dia. Masa tu dah lama, cerita lama kan.
Marah agak dia. Tapi dia kata, okay, relax. Kau alihkan basikal kau, kita settle. Lepas tu saya alihkan basikal, dia jalan. Bapak Furqan, bodohnya kau time tu. Alih basikal, dia jalan. Dia lari macam tu. Perangai harap lelaki kat sana teruk Lepas tu saya pun sampai masjid. Saya tunjuk kat jemaah saya, imam masjid. Jemaah tanya saya, kenapa lambat dan kau tak jadi imam maghrib tadi? Tengok basikal aku rosak, kenalan orang Arab. Lepas tu saya punya Bilal lu cakap, tak apa, asal kau tak ada apa-apa, esok kita orang ganti basikal baru. Kat engkau. Cara nak mula hafal Quran. Kenapa live hari ni macam lama sangat ni? Okay, cara nak mula hafal Quran, mudah saja. Hafal surah pendek-pendek dulu. Macam Amma Tasa'alun. Amma Tasa'alun tu surah An-Naba. Semua surah dia tu Allah dah buat pendek-pendek elok, cantik je. So, dan dia bukan mat iwat belakang dia, semuanya mat arid li sukun. Amma yatasaalun. Itu semua mat arid li sukun. So boleh baca 2, 4, 6. Kalau nafas panjang bacalah 6. Kalau nafas pendek baca 2 je, baca 4 je. Nampak? Orang suka cerita Mesir. Rupanya orang suka cerita Mesir. Weh, kenapa live saya tak habis-habis ni? Kita mula 6.43 kan? Macam mana boleh lebih sejam ni? Baik. Okey, cara nak hafal Quran. Masih bercakap lagi. Okey, last. Saya ada kerja yang Umi marah nak kena buang sampah ni. Cara nak hafal Quran, amma yatasaalun. Ulang baik kali ayat tu. Mungkin dalam 50 kali ulang. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Alun hafal. Mas pindah ke ayat kedua. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Jadi bila dah dapat Anin Naba'il Azim tu dah baca 50 kali, dah ingat, baca daripada Amma Yatasa'alun sampai Anin Naba'il Azim. Amma Yatasa'alun Anin Naba'il Azim. Ulang balik. Amma Yatasa'alun Anin Naba'il Azim. Baca lagi. Amma Yatasa'alun Anin Naba'il Azim. 50 kali ulang dua ayat yang sama. Pergi ke ayat ketiga. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Tu lah keberkatan masa ni. Ni keberkatan masa ni. Tak habis-habis ni live saya ni. Sebab doa duha. Sebab kita baca doa duha tadi. Terima kasih. Kerana ya Allah, terima kasih ya Allah. Live saya dah lama tapi aku pula yang penat. Apa yang kena buat ni? Tadi alladhi hum fihi mukhtalifun daripada Amma Yatasa'alun Anin Naba'il Azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Baca 50 kali. Sudah dapat. Buat ayat keempat pun macam tu. InsyaAllah bertahan lama kat otak. Sebab kita ulang banyak kali. Nak cerita Mesir lagi? Dah lah tu. Nanti kita sambung esok macam lama sangat ni. Dengan cara tu berapa minit dapat satu muka? Dengan cara tu memang lama. Boleh jadi sangat lama. Tapi dia punya efek bertahan tu lama dalam otak. Sebab tu orang yang hafal kejap-kejap macam sehari hantar 10 muka. Dia dapat dalam masa 5 jam contohnya. Tapi lepas tu dia paling cepat lupa. Jadi jangan risau. Siapa yang hafal Quran lambat, lama, jangan risau. Korang lah paling yang boleh ingat lama. Okay, apa pun terima kasih semua. Jangan lupa view lagi. Aku juga yang view. Tengok sampai muntah. Tak boleh puasa sampai lebam. Okay, bye. Assalamualaikum. Nak cerita Mesir ke esok? Esok Bye semua. Segala
Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Bye semua.